Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar murid-murid tingkatan 1 2021 Pendidikan Islam pada sesi kali ini bersama Ustaz Cik Muhammad Amin bin Cik Suh dalam tajuk yang ketiga iaitu tajuk pembelajaran kita bahagian akidah iaitu Islam agama fitrah. Okey, baiklah murid-murid. Sebelum Ustaz terangkan tentang bahagian akidah tajuk yang mula-mula Islam agama fitrah, Ustaz ingin terangkan dulu review balik apa yang murid-murid telah belajar dengan Ustaz Azwar mengenai hadis. Hadis merupakan sumber hukum. Okey, masih ingat lagi tentang hadis? Dalam hadis ada apa? Ada matan dengan ada sanad. Lepas tu hadis terbahagi kepada berapa? Okey. Yang minggu lepas Ustaz Azwar ada terangkan tentang Al-Quran, perbezaan Al-Quran, hadis Qudsi dengan hadis Nabawi. Murid-murid masih ingat lagi? Okey, Ustaz harap murid-murid cuba ingat balik dan cuba review tajuk yang telah belajar minggu lepas bersama Ustaz Azwar. Okey, Ustaz terangkan sedikit tentang perbezaan Al-Quran, perbezaan hadis Qudsi, perbezaan hadis Nabawi. Al-Quran ialah kalamullah, iaitu lafaz dan makna daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya ialah hadis Qudsi. Hadis Qudsi ni apa yang dimaksudkan dengan hadis Qudsi? Okey, Ustaz terangkan sedikit tentang apa yang dimaksudkan dengan hadis Qudsi. Hadis Qudsi ialah makna daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan lafaz daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya yang ketiga ialah hadis Nabawi. Hadis Nabawi ialah lafaz dan makna. Kedua-duanya adalah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah murid-murid. Hari ini Ustaz nak masuk tentang bahagian akidah, iaitu yang pertama, Islam agama fitrah. Apa yang dimaksudkan dengan Islam agama fitrah? Islam ialah agama yang sesuai dengan naluri fitrah beragama manusia yang ingin menyembah dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Esa dan yang Maha Berkuasa, serta menjadi pelindung kepada manusia. Oleh sebab itu, setiap bayi yang dilahirkan di dalam keadaan fitrah, iaitu mengakui kebenaran tauhid. Namun suasana pembesaran bayi-bayi tersebut oleh didikan ibu bapa itu sendiri menyebabkan dia berubah agama. Kalau ibu bapa tu mendidik bayi itu menjadi agama Yahudi, maka dia akan memilih Yahudi sebagai agama dia. Kalau ibu bapa membesarkan bayi itu dalam agama Nasrani, maka bayi itu akan membesar dalam agama Nasrani. Akhirnya dia terpesong daripada fitrah asal kejadian sehinggalah menafikan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala atau menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Seterusnya, perkara tentang agama Islam agama fitrah ialah keperluan beragama. Fitrah kejadian manusia mengakui bahawa keperluan agama itu penting. Manusia yang mengatakan bahawa mereka tidak perlu agama, sebenarnya mereka itu menafikan fitrah yang ada pada diri mereka sendiri. Apabila manusia berada dalam kesusahan dan penderitaan, mereka pasti akan segera mencari Tuhan untuk meminta pertolongan. Macam kita, kalau kita dalam keadaan kesusahan, keperitan, kita akan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, bukti sejarah juga menunjukkan bahawa rumah-rumah ibadat dibina bila sesuatu tamadun itu ada. Maksudnya setiap manusia ni dia mesti ada berkeperluan untuk beragama. Macam kita perlu, kita orang Islam wajib untuk memilih Islam itu sebagai agama fitrah.
Seterusnya, Ustaz akan terangkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala merupakan Tuhan yang sebenar. Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang sebenar, tidak ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan seluruh makhluk dan mentadbir seluruh alam. Sesuatu yang lain selain daripada Allah seperti semangat, seperti berhala, seperti apa lagi, benda-benda syirik itu adalah semua rekaan manusia semata-mata. Okey, manusia itu dan rekaan-rekaan itu adalah makhluk seperti manusia. Makhluk semua Allah cipta. Tuhan adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang esa. Okey, seterusnya hanya Islam sahaja agama yang benar dan sesuai dengan fitrah. Sebagai contoh, Islam ni dia menepati fitrah, menepati kehendak, menepati naluri hidup manusia. Sebagai contoh, Allah Subhanahu Wa Taala melarang zina untuk menjaga keturunan, untuk menjaga nasab. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala membenarkan perkahwinan. Allah Subhanahu Wa Taala melarang riba untuk menghindarkan daripada manusia ditindas. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala membenarkan pinjaman, membenarkan gadaian dan membenarkan jual beli. Yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala melarang manusia untuk minum arak. Sebab dengan minum arak, manusia akan jadi tidak waras akal dan akan menjadi mengikut hawa nafsu dan akan menjadi mengambil tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu kepada manusia, arak dia tak boleh minum. Tapi yang minuman-minuman lain yang berkhasiat semua boleh minum. Seperti jus, buah-buahan dan sebagainya. Allah Subhanahu Wa Taala melarang judi, rasuah dan mencuri. Tetapi mewajibkan zakat, serta menggalakkan amalan sedekah, wakaf, infak untuk membantu orang yang memerlukan. Baiklah, Ustaz cuba bawakan apakah bukti yang mengatakan Islam ni agama fitrah. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, Allah dah meredai agama Islam ini sebagai agama yang sesuai dengan tauhid Allah Subhanahu Wa Taala. Surah Al-Maidah ayat 3 yang bermaksud, pada hari ini aku telah menyempurnakan bagi kamu agama kamu dan aku telah mencukupkan nikmatku kepadamu dan aku telah redha Islam itu sebagai agama kamu. Allah sebut sendiri perkataan Islam di dalam Al-Quran. Maksudnya Allah meredai agama Islam sebagai agama fitrah manusia. Umat Islam, umat manusia akan rugi jika tidak tetap dengan agama Islam, kerana segala amalannya tidak akan diterima di akhirat, maka dan mereka akan digolongkan dalam golongan-golongan yang rugi. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala dah bagi tahu juga bahawa manusia yang menolak Islam, manusia itu berada dalam golongan yang rugi dan semua amal kebajikan dia akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Ali Imran ayat 85 yang bermaksud dan sesiapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima daripadanya dan ia pada hari akhirat kelak daripada golongan yang rugi. Baiklah, sekarang Ustaz nak terangkan macam mana kita nak cam agama Islam itu adalah agama fitrah. Agama Islam itu agama fitrah kerana dia mempunyai 5 ciri. Yang pertama, Rabbaniyah. Murid-murid cuba sebut Rabbaniyah. Rabbaniyah bermaksud ketuhanan. Rabbaniyah, ketuhanan, iaitu agama yang bersumberkan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu daripada Al-Quran dan hadis. Yang kedua, Syumuliyah.
Syumuliyah. Murid-murid cuba sebut syumuliyah. Apa yang dimaksudkan dengan syumuliyah? Syumuliyah bermaksud lengkap. Okey. Yang ketiga, waqi'iyah. Waqi'iyah. Waqi'iyah bermaksud realistik. Waqi'iyah, realistik. Bermaksud agama yang sesuai diamalkan di semua tempat dan sepanjang zaman. Yang kelima ialah alamiyah. Alamiyah. Apa yang dimaksudkan dengan alamiyah? Alamiyah ialah sejagat. Alamiyah, sejagat. Alamiyah, sejagat. Okey, agama yang sesuai diamalkan oleh semua bangsa dan budaya. Okey, yang kelima ialah ukhrawiyah. Ukhrawiyah, akhirat. Ukhrawiyah, akhirat. Iaitu agama Islam yang bukan sahaja mementingkan kesejahteraan hidup jasmani, malah mementingkan juga aspek rohani, akhlak, ketauhidan kita kepada Allah SWT untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maka kelima-lima ini murid-murid mesti ingat melalui tajuk Islam Agama Fitrah bahagian akidah. Pendidikan Islam tingkatan 1. Rabbaniyah, ketuhanan. Rabbaniyah, ketuhanan. Syumuliyah, lengkap. Syumuliyah, lengkap. Waqi'iyah, realistik. Waqi'iyah, realistik. Alamiyah, sejagat. Alamiyah, sejagat. Ukhrawiyah, akhirat. Ukhrawiyah, akhirat. Rabbaniyah, ketuhanan. Syumuliyah, lengkap. Waqi'iyah, realistik. Alamiyah, sejagat. Ukhrawiyah, akhirat. Jadi ingat kelima-lima tu, itu adalah ciri-ciri Islam agama fitrah. Jadi Ustaz ada sediakan soalan, 10 soalan melalui link melalui link Google Form. Jadi murid-murid boleh cuba jawab. Jika ada persoalan boleh terus tanya Ustaz. Dan itu sahaja tajuk kita pada hari ini, Islam Agama Fitrah. Kita akan berjumpa lagi selepas cuti raya Cina nanti. Kita akan belajar tajuk baru pula. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.